Hadis ifk ini, iaitu cerita bohong ini, fitnah ini, hakikatnya adalah senjata musuh untuk menyerang Islam. Demikianlah secebis potret kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, potret kehidupan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan keluarganya, potret kehidupan Safwan bin Mu'attal dan potret kehidupan kaum muslimin seluruhnya pada bulan itu. Suasana kehidupan yang amat menekan jiwa dan memberikan penderitaan yang dahsyat lantaran berita bohong tersebut. Tuduhan keji itu telah mengotori kesucian kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mengganggu jiwa baginda, sedangkan cahaya yang diharapkan iaitu wahyu tidak kunjung tiba menerangi jalan yang buntu itu. Jadi dalam peristiwa ini, musuh Islam, orang-orang munafik, dia gunakan isu ni untuk memburukkan kerajaan Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan untuk mencalarkan kepribadian, kewibawaan Nabi, bukan saja sebagai Rasul, bahkan sebagai pemimpin di Madinah ketika itu. Cuba dicalarkan, maknanya gini, kamu kata Nabi Muhammad tu bagus, takkan isteri dia buat macam tu? Nampak? Dia nak mencalarkan batang tubuh Nabi, tak boleh. Dia calarkan isteri Nabi. Nak mencalarkan Abu Bakar, tak boleh. Dia calarkan anak Abu Bakar As-Siddiq. Ini kaedah musuh. Dia cari jalan yang boleh digunakan untuk menghina Islam, kan? Sebab tu orang akan cari benda-benda ni dengan cara yang halus, kan? Betul tak? Tu yang buat debat itu dekat sekolah, bagi tajuk apa dia? Tajuk yang berat sebelah, sehingga seolah tajuk itu menghalalkan benda yang haram, mengharamkan benda yang halal. Tak secara langsung, kan? Dengan debat saja. Debat ada pencadang, ada pembangkang. Takkan benda baik kita nak bangkang. Saya bangkang rukun Islam 5, sepatut rukun Islam 2 saja. Kan gila tu. Maksudnya apa? Yang dibangkang rukun Islam. Allahu Akbar. Contoh. Sebab itu kita ni kena faham cara dia masuk cukup licik. Betul, sebab tu kita kena faham isu-isu macam ni, kan? Dibesar-besarkan. Contoh isu poligami, kan? Dia nak ambil cara apa lagi? Dia kata Nabi isteri 11. Sahabat-sahabat tahu tak, dalam kitab Taurat, Nabi-Nabi di kalangan Yahudi, isteri Nabi mereka sampai 600 orang. Tiba-tiba Nabi yang 11 kita pertikaikan. Yang Islam 4 je. Nak sebutnya apa? Nak sebutnya mereka cari angle mana-mana yang boleh tembak Islam. Tapi kita ni umat Islam jadi lemah. Tu yang kita jadi goyang tu. Dalam kajian dekat dunia, Asia Tenggara ini kawasan yang paling sikit poligami. Tapi yang paling takut poligami wanita Malaysia lah. Paling banyak mengamal poligami area-area di luar dari Malaysia. Kalau Afrika tu, kalau isteri dia 2 orang, orang Islam, 2 orang isteri, dianggap aib. Isteri kalau 3 tu biasa. Tu yang Piramli kata, 1 bagi Malaysia ialah 1 jarang-jarang, 1 banyak-banyak, 2 sedikit-sedikit, 3 jarang-jarang, 4 kadang-kadang, tiang. Nak sebutnya inilah asas. Jadi peristiwa ini bukan hanya menyentuh maruah dan kepribadian Aisyah radhiyallahu anha saja, malah ia juga menyentuh kepribadian Rasulullah SAW dan tugasnya sebagai imam kaum muslimin, bahkan menyentuh risalah Islam yang dibawa oleh baginda. Berita bohong tersebut bukan hanya tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha semata-mata, tapi hakikatnya adalah tuduhan terhadap akidah dalam peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah baginda adalah pendiri akidah ini. Ketika dakwah telah mengalami perkembangan pesat, sudah pasti akan menyebabkan banyak musuh-musuh Allah tidak senang duduk dengan segala upaya mereka akan berusaha merencatkan perkembangan dakwah tersebut. Di saat perang fizikal tidak mampu menghentam saf dakwah, maka upaya musuh-musuh Allah berpindah menuju perang psikologi, dan sasaran yang tepat adalah keluarga Rasulullah, iaitu isteri baginda sendiri. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menjelaskan secara ringkas, secara tuntas kedudukan sebenar kes ini, menafikan tipu muslihat musuh Islam yang seolah-olah terancang dan tersusun rapi. Demikianlah Al-Quran mendedahkan bahawa musuh-musuh Islam bukan hanya seorang atau hanya peribadi-peribadi tertentu, tetapi mereka adalah usbah, kelompok yang merancang satu konspirasi untuk menyerang Islam.
bukan hanya Abdullah bin Ubay bin Salul semata-mata, tetapi beliaulah sebenarnya mastermind dalam penularan hadis al-ifk ini. Seorang Yahudi dan munafik yang merancang gerakan rahsia untuk menyerang Islam secara tersembunyi, bahkan berjaya memperdaya sebahagian kaum muslimin dan mengheret mereka untuk terlibat dalam konspirasi itu. Antaranya ni dia, Hamna binti Jahsh, adik pada Zainab, maknanya adik ipar Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Sabit, penulis apa dia, Setiausaha Sulit Nabi. Dan Mistah bin Usasah, anak saudara sepupu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika penderitaan sedang memuncak, Allah Subhanahu wa taala pun berkenan menurunkan kasih sayangnya dengan menurunkan wahyu membersihkan Aisyah radhiyallahu anha dan rumah tangganya. Al-Quran juga mendedahkan susuk-susuk munafik yang menyebarkan berita tersebut. Aisyah radhiyallahu anha menyambutnya dengan penuh kesyukuran dan berkata, demi Allah, aku yakin sekali akan kesucianku dan Allah pasti membebaskanku dari fitnah ini dengan kesucianku. Tetapi aku sama sekali tidak menyangka bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan wahyu yang akan sentiasa dibaca sepanjang zaman dalam kesku ini. Kerana apalah sangat dengan perihalku yang remeh ini sehingga dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Sebenarnya aku hanya berharap agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi dalam tidurnya bahawa aku benar-benar dibebaskan Allah dari fitnah itu. Kan Siti Aisyah anggap kalau datang mimpi kat Nabi pun cukup dah membebaskan aku. Nabi seorang tahu, orang lain tak tahu, tak apa. Sebab Nabi dapat wahyu, dapat mimpi. Tetapi bila turunnya ayat secara khusus menyentuh tentang peribadi Aisyah radhiyallahu anha, dia semakin kuat, menunjukkan sebagai satu rahmat dan karamah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam keadaan ini, itulah apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi inilah kehidupan Nabi yang hari ini berapa? 19 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini ialah, jangan ambil kelahiran Nabi saja. Rabiul Awal ialah bulan Nabi wafat, meninggalkan kita pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, pada hari Isnin, pada waktu duha sedang menaik. Macam inilah, pukul 9, pukul 10 Nabi tinggalkan kita buat selama-lamanya. Dan ketika nak meninggal, Nabi sebut dengan Aisyah, ya Aisyah, ma ziltu ajidu alama ta'amil ladhi akaltu bi Khaybar. Tengok, wahai Aisyah, aku masih lagi terasa racun yang aku makan dekat Khaybar. 6 Hijrah, Nabi diracun oleh perempuan bernama Zainab binti Al-Haris di Khaybar. Khaybar dengan Madinah ni jarak 150 meter. Zainab ni dia Yahudi. Dia letak kat daging tu racun, daging kambing, dia bagi kat Nabi. Bila Nabi makan, Nabi kecap sikit, daging tu bercakap, ya Rasulullah la ta'kulni fa inni masmumun. Wahai Rasul Allah, jangan kau makan aku beracun. Nabi buang, tapi racun dah masuk sikit kat dalam badan Nabi. Sejak dari itu, Nabi akan minta Aisyah supaya membacakan doa-doa bila Nabi sakit, disapu kat dada Nabi. Maknanya Nabi kita wafat bukan sebab demam panas saja, tapi sebab racun. Maknanya Nabi hidup, Nabi ni sentiasa ditimpa musibah. Percubaan membunuh Nabi sejak Nabi berhijrah, malam hijrah, sampai Nabi wafat, ditulis dalam kitab yang ditulis oleh Ahmad Al-Jada. Tajuk kitab, Allah memelihara kamu dari manusia, sebanyak 13 kali percubaan membunuh Nabi. Jadi kita hari ini Islam dengan susah payah yang Nabi bawa. Sebab itu jangan ambil manisnya Nabi saja, ambil pahitnya perjuangan Nabi, barulah kita semakin sayang kat Nabi. Bila kita ingat Rabiul Awal, teringat Nabi meninggalkan kita dengan penuh rasa susah payah, sehingga Nabi bertanya Jibril, wahai Jibril, kalau aku mati siapa nak jaga umat aku? Maka Jibril kata, Allah janji dia jaga umatmu wahai Muhammad.
Nabi sampai nak meninggal dia ingat umat dia. Antara umatnya duduk dalam surau Al-Ikhwan pagi ni. Allahu Akbar. Sayangnya Nabi pada kita. Takkanlah kita tak sayang Nabi. Takkan kita kasih pada dia. Penderitaan hidup dia. Belum lahir ayah meninggal. Lahir-lahir tak duduk dengan mak. Dia bawa pergi duduk kat Halimatus Sa'diyah 2 tahun. Mekah dengan rumah Halimatus Sa'diyah 6 jam hari ni naik kereta. Lepas 2 tahun bawa balik ke mak dia Siti Aminah. Mak dia kata minta sambung lagi duduk kat kampung. KL ni, Mekah ni teruk sangat. Orang semua rosak, orang berzina, orang sembah berhala, orang merompak, orang minum arak. Teruk sangat. Bawa balik kampung balik, bawa balik, tambah 2 tahun, 4 tahun dengan Halimatus Sa'diyah. Nabi membesar dengan tangan orang, bukan tangan mak dia. Balik-balik kat mak dia 4 tahun, duduk 2 tahun, umur Nabi 6 tahun, mak dia meninggal. Mak meninggal letak kat atuk Abdul Muttalib. 2 tahun je, 8 tahun umur Nabi, atuk meninggal. Bermula 40 tahun diangkat jadi Rasul. Nabi diserang, Nabi ditentang, Nabi dicerca, Nabi dihina. Sehingga Nabi wafat, Nabi diracun. 6 tahun, tahun 6 hijrah dia diracun di Khaybar. Nabi meninggal 11 hijrah. 6 campur 5, 11. Selama 5 tahun Nabi menderita. Siti Aisyah radhiyallahu anha sapukan kat dada Nabi, doa-doa meredakan racun tersebut. Akhir hujung sebelum Nabi wafat, Nabi kata, wahai Aisyah, aku rasa racun-racun yang aku makan di Khaybar sudah mula memutuskan urat-urat sendi aku. Aku nak pergi dah. Aku tak pergi dah. Aku tak tahan. Allahu Akbar. Ni penderitaan. Sebab tu bila kita baca ayat ini, surah An-Nur ini, kita rasa betapa sempitnya dada Nabi bila isterinya difitnah begitu. Jahatnya munafik. Allahu Akbar.